Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi sambungan siri video penjelasan saya ke atas buku saya 47 persoalan qadar dan qada. Kita sekarang masuk ke soalan nombor 36 iaitu apakah kepentingan tawakal. Bagi menjawab soalan ini saya ingin berkongsi sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dalam sunannya. Salah sebuah hadis yang bila pertama kali saya dengar terus menjadi antara hadis favourite saya ya. Hadis ini juga dihimpun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam himpunan hadis 40-nya, hadis nombor 19. Ia daripada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di mana beliau berkata maksudnya aku pernah berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari. Dalam riwayat lain disebut di atas tunggangan, maknanya membonceng di belakang. Mungkin kuda, mungkin unta ya. Lalu baginda bersabda, "Wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarmu beberapa kalimat. Jagalah Allah, nescaya Dia menjagamu." Itu yang pertama. Yang kedua, jagalah Allah, nescaya kamu menemuinya di hadapanmu. Apabila kamu meminta, mintalah kepada Allah. Dan apabila kamu meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Ketahuilah bahawasanya jika manusia berhimpun untuk memberi sesuatu manfaat kepada kamu, ramai-ramai berhimpun ni, okey? Tidaklah mereka dapat memberi apa jua manfaat kepadamu, melainkan apa yang telah Allah takdirkan bagimu. Dan jika manusia berhimpun untuk memberikan sesuatu mudarat ke atasmu, sesuatu bahaya ke atasmu, tidaklah mereka dapat memberi apa jua mudarat ke atasmu, melainkan apa yang telah Allah takdirkan ke atasmu. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Demikian ya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dalam sunannya, hadis nombor 2516. Imam At-Tirmizi berkata, hadis ini hasan sahih, juga dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Jadi hadis ini ada beberapa pelajaran daripadanya, antaranya pertama, okey, sebelum tu kalau dalam buku ni pertama, tetapi kalau kita rujuk permulaan hadis tu kita dapat lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar Abdullah ibnu Abbas yang ketika tu masih di umur muda, tapi muda-muda lagi pun, tak silap saya belum sampai 10 tahun ke apa pun, sudah pun diajar perkara-perkara penting seperti ini. Dan baginda panggil apa? Faqala ya gulam. Okay, wahai budak ataupun wahai anak muda. Okey, jadi dalam rangka kita mendidik tentang Islam ini kepada anak-anak, mulakan daripada umur awal. Okey. Baik, yang pertama ialah jika kita menjaga Allah Subhanahu Wa Taala, apakah maksud kita menjaga Allah? Okey, maksudnya di sini ialah dengan kita mentaati perintah larangannya, kita mencari keredaannya, kita menjauhi kemurkaannya, serta sentiasa ingat kepadanya. Okey, apa beza mencari keredaan dan menjauhi kemurkaan jika dibanding dengan mentaati perintah dan larangannya? Okey, ada sebahagian perkara yang dia tak macam perintah wajib sangat pun, tapi kita tetap melakukannya dalam rangka mencari keredaannya. Dan ada sebahagian perkara larangannya tak begitu jelas, tetapi kita tetap menjauhinya supaya kita dapat menjauhi daripada kemurkaannya. Kalau para penonton perasan di kalangan para pencinta bid'ah, bila kita tegur sesuatu perkara sebagai bid'ah ke apa ke, mereka akan tanya, dosa ke? Dosa ke? Apa hukum? Makruh ke, haram ke apa? Padahal jika sekalipun tak ada hukum, seseorang tu tetap akan menjauhinya kerana ia adalah sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau mereka selalu tanyakan apa hukum, makruh ke, haram ke apa ke, jawab pada mereka in the very first place. Pada awalnya ataupun yang pertama sekali, kamu berikan satu contoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada mengajar para sahabat radhiyallahu anhum dengan hukum yang 5 tu. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Okey, saya bukan nak menolak hukum yang 5 ni, tapi sebahagian orang mereka begitu terikat, telah memenjara diri dengan hukum yang 5 ni, sampai-sampai kalau kita tak sebut hukum yang 5 ni, mereka jadi blur. Atau mereka kata, tak ada hukum, tak apa, boleh saja buat ya. Jadi dalam hal agama ni, sebahagian perkara tu bukannya black and white.
Bukannya black and white perintah larangan, tetapi kita tetap juga mengusahakan demi mencari keredaan Allah dan juga menjauhi kemurkaannya. Apalagi ya, dalam rangka kita menjaga Allah, yang ini kita sentiasa ingat kepada Allah. Maka apabila kita melakukan semua itu, termasuk juga dalam rangka menjaga Allah, kita meletakkan Allah ni prioriti pertama. Okey, jangan yang last sekali. Antara contoh prioriti pertama, prioriti ni keutamaan pertama dalam list of things to do, katakan waktu solat tu, kita kalau Allah ni nombor satu, katakan sekarang ni Zuhur, kalau di Shah Alam pukul 1 dah masuk dah, 12.59 dah masuk dah, 12.50 dah siap-siap ambil wuduk, dah siap-siap menunggu untuk masuknya waktu. Bagi yang lelaki sudah pun siap-siap pergi ke masjid ataupun surau. Ini antara contoh meletakkan Allah prioriti nombor satu. Katakan asar 4.20. Okey, 4.15, 4.10 minit dah siap-siap untuk solat asar. Okey, jangan Allah itu yang terakhir. Okey, tadi Zuhur ke 1 kan? Asar 4.20. Dia 4.10 minit bukan siap-siap nak solat asar, tapi 4.10 minit siap-siap baru nak solat Zuhur. Kemudian okey, ada wuduk ni, aku tunggu kejap, masuk asar aku solat asar sekali ya. Jadi jangan letakkan Allah last, tapi letaklah Allah first. Itu juga dalam rangka ataupun antara maksud apabila kita menjaga Allah, apabila kita menjaga hubungan kita kepada Allah SWT, yang ini we make him, Allah SWT, our first priority in whatever that we do as much as we can. Dan itu termasuk dalam maksud hadis ini, jagalah Allah, nescaya Allah akan menjaga kamu. Okey, jadi apabila kita lakukan semua itu, maka Allah akan menjaga semua urusan kita. Okey, jadi lafaz pertama hadis ini sangat penting, jagalah Allah, nescaya Dia menjagamu. Apakah maksud jaga Allah? Kita menjaga perintah larangannya, kita mencari keredaannya, kita menjauhi kemurkaannya, kita sentiasa ingat kepadanya, dan kita letak Allah Subhanahu Wa Taala prioriti nombor satu dalam semua urusan kita. Maka Allah akan menjaga kita. Alright. Sebaliknya, jika kita mengabaikan Allah, jika kita tidak menjaga Allah, jika kita solat pun solat, tapi last sekali. Semua urusan agama last priority. Tak ada pun masuk dalam senarai things to do. Sebahagian orang, dia dalam urusan dunia, dia ada senarai things to do, dia ada bucket list, dia ada itu, ada ini, tapi urusan agama, urusan antara dia dengan Allah, bukan sekadar last priority, bukan sekadar last of things to do, tak masuk senarai langsung pun. Okey, jadi sebaliknya, jika kita mengabaikan Allah, Allah akan mengabaikan kita sehingga tinggallah kita terkapai-kapai dalam pelbagai urusan keagamaan dan kehidupan ini. Sebagai tambahan yang tak ada dalam buku, bagi yang mampu termasuk dalam rangka menjaga Allah, ialah hendaklah juga berusaha menjaga keaslian dan ketulinan agama Allah daripada mereka yang merosakkannya dan yang mencemarinya dengan pelbagai akidah, ibadah dan hukum hakam yang baharu. Sekarang ini, sebab bila kita kata menjaga keaslian ketulinan agama, bukan semua orang kena jadi ustaz. Sekarang ni kita boleh forward saja. Kita boleh forward video ke, posting ke, apa ke, baik forward ke, baik share ke, tulisan-tulisan daripada para asatizah sunnah yang menerangkan yang hak, yang membasmi yang batil. Kita boleh forward saja. Tapi tak nak forward. Kenapa? Nanti orang kata aku Wahabi. Aku forward video Ustaz Dr. Rozaimi, nanti orang kata aku Wahabi. Kalau aku forward video Dr. Mazhar, nanti orang kata aku ni... kan kita fikir apa orang kata. Kita bukan melakukannya demi menjaga ketulinan, keaslian agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tekan butang forward tu saja, nak tekan butang share tu saja, tak boleh. Padahal kita lihat di kalangan para pencinta bid'ah, mereka tidak teragak-agak untuk share dan forward, sehingga macam-macam karut-marut mereka tu tersebar luas. Okey, baik. Pelajaran yang kedua, jika kita menjaga Allah sebagaimana poin pertama di atas, Allah akan berada di hadapan kita untuk memimpin, membimbing dan mengajar kita segala urusan kita, agama dan dunia. Jadi poin kedua ni, ataupun rangkap kedua dalam hadis itu, kalimat kedua dalam hadis itu lebih kepada penegasan, to re-emphasis. Yang pertama, sebab yang pertama, jagalah Allah, nescaya Allah menjagamu. Yang kedua, jagalah Allah, nescaya kau menemuinya di hadapanmu. Okay? Maksud di hadapannya ialah Allah SWT akan membimbing kita, memimpin kita, mengajar kita segala urusan kita, agama dan dunia, sampai-sampai kehidupan kita ni terurus.
Sebab Allah yang memimpin kita, tidak kucak-kacir, tidak berserabut. Siapa yang hidup ni berserabut sungguh, kucak-kacir sungguh, apa-apa yang kita boleh fikirlah kan, yang berterabur habis ke, cuba lihat, cuba analisa hubungan anda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, pelajaran ketiga, apabila kita meminta, mintalah kepada Allah. Namun, ini tidaklah menghalang kita dari meminta pertolongan sesama manusia jika ia melibatkan urusan sesama manusia. Okey, jadikanlah permintaan kita dengan tertib yang pertama kepada Allah, yang kedua kepada manusia. Katakanlah kita ada satu masalah, kita, kalau saya boleh bagi contoh, kita nak apply, nak mohon loan daripada bank untuk beli sesuatu. Alright? Lalu kita risau, loan ni approve ke tak? Loan ni approve ke tak kan? Jadi macam nak minta-minta daripada orang tu. Tapi prioriti pertama hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar loan kita itu diluluskan. Kemudian yang kedua barulah kita pergi jumpa pegawai bank terbabit untuk minta, dan kita bagilah penjelasan apa semua tu supaya loan kita itu diluluskan. Ini sebagai contohlah meminta pertolongan sesama dalam urusan manusia. Tapi ingat, apabila kita meminta sesama manusia, jangan merayu-rayu. Jangan sampai memfakirkan diri. Jangan sampai merendahkan diri. Sebab semua itu hanya boleh dilakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh sesama manusia. Walaupun kita sangat desperate, memerlukan sesuatu, sangat terdesak memerlukan sesuatu, jangan sampai kita merendahkan diri, merayu-rayu, mengadu-ngadu apa-apa semua tu. Semua itu hanya boleh dilakukan kepada Allah SWT. Sebab kadang sebagai orang, dia berdoa, ya Allah, tolonglah aku supaya loan aku approve. Macam tu saja. Tapi bila dia jumpa pegawai bank, macam merayulah, keluar air mata lah, macam-macam semua tu lah. Okay? Terbalik pula. Sepatutnya yang merayu itu ialah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat berharap itu ialah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bukannya sesama makhluk. Okey, jadi dengan tertib ini, yang ini pertama kita mohon kepada Allah, yang kedua barulah kepada sesama manusia. Dalam urusan manusia, Allah akan jadikan manusia yang kita mintakan pertolongan itu membantu kita. Okey, alright. Jadi sebab tu kadang-kadang kita minta kepada manusia, orang tu tak nak tolong kita. Kan kita lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu. Bila kita doa kepada Allah, kemudian baru kita minta kepada sesama manusia dalam urusan manusia dengan nada yang biasa, bukan merayu-rayu apa semua tu. Kalau Allah kehendaki, Allah akan jadikan manusia itu menolong kita. Alright. Okey. Ini saya tekankan sekali lagi, ialah dalam urusan sesama manusia. Adapun urusan yang merupakan hak Allah, yang mutlak milik Allah SWT, seperti keampunan, rezeki, kesembuhan, kebahagiaan, syurga, neraka, maka tidak boleh meminta sesama makhluk. Jadi perkara ni nampak macam simple tau, tapi penting. Sebagai contoh, kalau kita nak minta duit sesama kawan, kita boleh kata, nak pinjam RM100 boleh tak? Yang tu boleh. Tapi tak boleh minta. Katakanlah nama kawan tu Ahmad. Ahmad, kau lapangkan rezeki aku boleh tak? Dia tak boleh, sebab lapangkan rezeki ialah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga bila kita jumpa doktor, jangan minta kesembuhan. Kita minta doktor, saya sakit perut ke dada ke apa, boleh tolong rawat, boleh tolong tengokkan ke? Jangan minta kesembuhan, sebab kesembuhan kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ada nampak beza di situ? Kita jumpa doktor, doktor saya hari ni dah 2-3 hari asyik cerit-berit, boleh tolong tengokkan ke macam mana ke lah kan? Tapi jangan minta kesembuhan. Jangan mengharapkan kesembuhan daripada doktor. Kesembuhan itu kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kebahagiaan ke, katakanlah satu orang tu dia rasa diri dia macam-macam malapetaka yang menimpa kan. Jangan pergi jumpa sesama manusia supaya diangkatlah malapetaka ini, dikurniakanlah kebahagiaan, keselamatan, ketenangan apa semua tu. Yang itu semua kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alright? Jadi ada perkara yang kita boleh minta sesama manusia, apabila ia melibatkan urusan sesama manusia. Ada perkara yang kita hanya boleh minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, keempat, kita hanya mengusahakan sebab-sebab untuk mendapatkan manfaat. Musababnya terserah kepada kehendak Allah. Sehingga jika semua manusia berhimpun untuk sama-sama mengusahakan sebab-sebab bagi memberi manfaat kepada kita,
tercapai atau tidak musababnya tetap bergantung kepada kehendak Allah. Justru dalam rangka mengusahakan sebab-sebab, hendaklah hati bertawakal kepada Allah kerana musabab tidak akan tercapai melainkan dengan kehendak Allah. Sebagaimana dalam penjelasan sebelum ini, dalam siri video sebelum ini, kita berusaha secara fizikal. Hati berusaha dalam rangka bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita, yang kelima, kita hanya mengusahakan sebab-sebab untuk menjauhkan mudarat, menjauhkan bahaya. Musababnya terserah kepada kehendak Allah. Sehingga jika semua manusia berhimpun untuk sama-sama mengenakan mudarat ke atas kita, tercapai atau tidak musababnya tetap bergantung kepada kehendak Allah. Justru dalam rangka menjauhi sebab-sebab mudarat, hendaklah hati bertawakal kepada Allah kerana musabab tidak akan tercapai melainkan dengan kehendak Allah. Okey? Jadi dalam kehidupan kita ni, kadang kita nakkan sesuatu ke, ada orang yang nak beri sesuatu ke, ada orang yang nak memberikan mudarat ke, nak memberikan bahaya ke, berjaya ataupun tidak, baik mereka tu mengusahakannya secara berseorangan atau beramai-ramai ataupun semua berhimpun, semua geng untuk memudaratkan kita. Kalau Allah kata tak jadi, tak jadilah tu. Kalau Allah kata jadi, jadilah tu, ya. Sebagai contoh, baru-baru ni guru-guru kita dari kalangan para asatizah sunnah ditahan oleh pihak Jabatan Agama Negeri. Kan, antaranya Ustaz Abdul Mu'in dan baru-baru ni juga Ustaz Abdullah Yassin, kan. Jadi ada yang marah kepada pihak Jabatan Agama. So jangan marah, sebab memang Allah telah mentakdirkan sedemikian tu. Dan apabila Allah mentakdirkan sedemikian itu, pasti ada hikmah di sebaliknya. Memang kita marah. Kita marah tu lebih kepada yang duk ajar benda mengarut, yang duk ajar hadis palsu, yang duk ajar akidah yang karut-marut, cerita wali yang kurafat, superstitious, apa semua tu tak ditahan. Okey, tapi yang mengajar benda yang baik-baik, bukannya yang jenis mengeluarkan perkataan yang buruk ke, simbol jari yang buruk ke, apa-apa yang lain tu, tapi itulah yang ditahan, kan? Jadi memang tak marah ke tak puas hati, tetapi kita lihat, okey, dari sudut bagaimana perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada hikmah yang Allah kehendaki di sebaliknya. Apabila kita bersabar dapat pahala, apabila kita merenung perkara-perkara positif di sebaliknya. Okey, jadi sebab kita kena ingat, kalau kita sudah pun berusaha untuk menjaga keselamatan guru-guru kita, para guru-guru kita dari kalangan asatizah sunnah, tapi kalau Allah kata nak kena tangkap, kenalah jadi juga. Okey, dan kalau pihak tu nak tangkap, kalau nak tangkap, okey, nak tahan, tapi Allah kata tak menjadi, tak menjadilah juga. Okey, jadi kita kena lihat ni juga dari sudut takdir Allah Subhanahu Wa Taala, bukan semata-mata kerana pihak yang menangkap itu ataupun pihak yang menahan. Sebenarnya taklah panggil tangkap, lebih pada tahan, bawa kepada pejabat agama, diambil keterangan, maklumat apa semua tu, dan kemudian boleh pun balik ke rumah. Okey, baik, jadi ini sebagai contoh. Dan dalam pelbagai aspek kehidupan kita pun mungkin ada orang yang menzalimi kita, mungkin ada beberapa orang yang menzalimi kita. Jangan lihat mereka zalim, tapi lihat kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan itu berlaku. Apakah hikmah yang Allah kehendaki di sebalik itu. Okey, jadi jangan lihat manusia yang dia orang ni ramai-ramai mari sabotaj aku ke, mari berkhianat ke aku ke apa ke. Jangan lihat dari sudut tu. Sebab kalau mereka ni ramai-ramai, 10 orang, 20 orang pun berhajat nak buat sesuatu mudarat pada kita, tapi kalau Allah tak izinkan, tak jadi juga. Okey, dan kalau hanya seorang je nak buat, tapi Allah izinkan, jadilah. So jangan lihat pada mereka yang buat mudarat itu, tapi lihat kenapa Allah izinkan mudarat tersebut. Dan dalam pelajaran-pelajaran sebelum ni, soalan-soalan sebelum ni, kita telah belajar bahawa semua yang Allah takdirkan itu adalah baik. Hanya pada perspektif manusia yang mungkin tidak baik, apa kan? Jadi cuba fikir apa kebaikannya, apa hikmah yang Allah kehendaki di sebaliknya. Jangan kita lihat, wish, itu jahat, aku nak balas dendam kat dia, aku nak apa semua tu, kan? Sama juga kalau dalam konteks agama sekarang ni, kita lihat pihak-pihak yang memperjuangkan bid'ah, yang saya sebut para pencinta bid'ah, mereka seperti berleluasa untuk meneruskan agenda-agenda bid'ah mereka tu, kan. Jangan sekadar lihat, dia orang ni bid'ah, tapi apa hikmah Allah izinkan mereka tu terus menyebar luaskan bid'ah mereka tu,
Mungkinkah Allah ingin menguji di kalangan hamba-hambanya siapa yang akan membetulkan mereka? Siapa yang akan menggunakan ilmu yang telah Allah kurniakan kepada mereka untuk membetulkan para pejuang bid'ah tu? Ataupun mereka duduk berpeluk tangan saja ke kan? Adalah hikmah, macam-macam hikmah. Dan perkara ni ada juga kita kupas dalam subjek yang lain. Kenapa Allah SWT membiarkan perkara-perkara seperti ini berlaku ya. Dalam siri video sama juga, dalam pelajaran-pelajaran sebelum ini telah pun kita bincang kenapa Allah SWT mentakdirkan perkara itu berlaku. Pasti ada hikmah di sebaliknya. Jadi jangan sekadar kita lihat ramainya dia orang ni bekerja sama kan, sampai jadi apa, ahli bidah awal jamaah kan. Okey, tapi kita lihat, kita renung dari aspek kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan ia berlaku. Apakah yang ingin Allah uji di sebalik itu? Apakah hikmah yang ingin Allah beri di sebalik itu? Okey, baik. Jadi ini yang poin keempat, kelima lah. Jadi kalau semua orang pun berusaha untuk memberi manfaat, kalau Allah kata tak jadi, tak jadilah. Okey, kalau semua orang pun berusaha untuk memberikan mudarat, baik mudarat tu dalam rangka mencederakan kita ke, mudarat itu untuk menyebabkan bid'ah lebih tersebar ke, atau macam-macam lagi, okey, tak akan berlaku kecuali apabila Allah izinkan. Dan kalau Allah izinkan, pasti ada hikmah di sebaliknya. Baik, yang keenam. Okay, kehendak Allah termasuk dalam ilmu, penulisan dan penciptaan Allah. Semua ini merupakan 4 asas takdir yang telah kita bincang antara soalan yang awal ya. Okey, ingat ya, video ini video bersiri. Kalau sesiapa yang tertanya-tanya apa tu, sila tonton dari siri yang pertama. Okey. Apa yang Allah kehendaki sudah Allah ketahui dan tulis di Lauh Mahfuz. Pena-pena telah diangkat sehingga tidak lagi ditulis takdir yang baru, dan dakwat di atas lembaran-lembaran Lauh Mahfuz sudah kering sehingga takdir yang telah ditulis tidak dapat dipadam atau diubah. Hadis ini memberi gambaran yang amat baik tentang orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang bertawakal ialah orang yang bergantung kepada Allah setelah mengusahakan sebab-sebabnya. Dan sudah tentu usaha itu ialah dengan sebab-sebab yang dihalalkan dalam syariat Islam, bukan dengan cara yang salah. Dia bergantung kepada Allah untuk menjaganya, memimpinnya dan membantunya. Dia sentiasa bergerak maju mencari manfaat dengan sangka baik bahawa Allah akan berikan musabab terbaik baginya. Jika tidak sekalipun, ia bererti Allah berkehendak agar dia berusaha dengan lebih cemerlang. Dia tidak gentar terhadap apa-apa mudarat kerana yakin Allah akan memeliharanya. Jika ditimpa mudarat sekalipun, ia bererti Allah berkehendak untuk mengujinya. Orang yang bertawakal ialah orang yang hidupnya sentiasa berhubung, bergantung dan berpaksi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu antara pelajaran daripada hadis yang, macam saya kata tadi, antara hadis yang bila saya first time dengar saja terus menjadi hadis favorite saja ya. Jadi antara lain, ayuh kita jaga Allah, Allah akan jaga kita. Bersungguh-sungguh jaga Allah, Allah akan berada di hadapan kita, yang akan memimpin kita, yang akan membimbing kita sehingga hidup kita ni terurus. Kalau siapa yang berterabur ke, berserabut ke apa ke, kehidupannya tu segala semuanya semua tak menjadi ke apa ke, cuba semak. Okey, cuba audit hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan apabila kita meminta, ingat, minta ni ada dua, urusan sesama manusia, urusan duniawi, dan urusannya hanya merupakan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Urusan sesama manusia, boleh kita minta tolong sesama manusia, tapi yang pertama, minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu. Yang mana dengan itu, Allah akan menjadikan manusia yang kita minta tolong kepadanya tu akan menolong kita. Okey? Boleh tangkap ya? Kita minta tolong pada Allah dulu. Yang dengan itu Allah akan menjadikan manusia, orang yang kita nak minta tolong itu pun rajin nak tolong kita, suka nak tolong kita. Okey? Sebab kadang kita minta tolong dengan sesama manusia ke, kawan ke, rakan pejabat ke apa, dia tak nak tolong pun, kita pun menyampah dengan dia. Padahal kita yang salah tertibnya minta tolong kepada Allah dahulu, kemudian baru sesama manusia. Yang dengan cara itu Allah akan menjadikan orang yang kita minta tolong itu dengan sendirinya mari tolong kita. Orang yang kita minta tolong tu suka hati untuk menolong kita, atau bahkan mungkin saja kita belum lagi nak minta tolong, dia sendiri sudah mari offer, menawarkan diri untuk tolong, kan?
Katakanlah kita sedang memandu, tiba-tiba di tempat terpencil, tayar pancit ke, enjin rosak ke kan. Kita berdoa kepada Allah kan. Kemudian baru nak telefon je. Mungkin assist, kereta ada takaful kan. Ada assist, bantuan kerosakan ke tepi jalan apa. Baru nak telefonnya, tiba-tiba ada orang drive. Terus offer nak tolong untuk tukarkan tayar ke apa ke kan. Jadi kan, bila kita minta tolong pada Allah dahulu, kemudian orang yang kita minta tolong akan kita lihat macam rajin nak tolong kita, atau bahkan belum minta tolong lagi, orang tu sendiri sudah offer untuk tolong kita ya. Jadi minta tolong pada Allah terlebih dahulu. Namun kalau ia melibatkan urusan Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah kita minta daripada Allah sahaja, tak boleh minta daripada sesama makhluk. Dan kemudiannya tentang manfaat dan mudarat ni ya, jika semua orang berhimpun untuk memberi sesuatu manfaat, Allah kata tidak jadi, tak jadilah ya. Kalau semua orang himpun untuk memberi sesuatu mudarat, kalau Allah kata tak jadi, tak jadilah juga. Satu contoh yang saya selalu beri, sebab saya lazim dapat soalan ni, ialah apabila adanya isteri yang bertanya, apa petua untuk mengelak suami kahwin lagi. Padahal saya ni pengamal poligami, dia tanya salah orang. Okey, tapi mereka suka tanya, lazim tanya, apa petua supaya suami tak kahwin lagi. Jadi saya jawab, ada yang minta petua, ada yang minta ayat ataupun cara doa macam mana. Jadi jawapan saja, jangan bimbang. Jika suami kamu tu semua kawan-kawan dia tolong supaya dia berjaya kahwin satu lagi, okey, tapi Allah kata tak kahwin, maka dia pun tak akan kahwinnya. Okey, tapi kalau semua kawan-kawan dia, di pihak isteri ke siapa ke, cuba menegah dia daripada kahwin, cuba halang dia daripada kahwin, cuba susahkan dia daripada kahwin, kalau Allah kata dia akan kahwin kedua, dia akan kahwin kedua juga. Okey, jadi tak perlu dirisaukan sangat perkara ni. Okey, ini bukan sembang kosong, memang biasa saya dapat soalan tu. Bahkan tak silap saya, dalam buku saya 200 dalam buku saya 202 pelajaran tentang poligami pun ada saya terangkan perkara ni ya. Sebab inilah antara kebimbangan para isteri ke, dan suami pun ada juga yang hubung, dia nak kahwin lagi tapi tak boleh. Macam mana tu ya. Okey, kalau semua orang berhimpun kata suami tak boleh kahwin pun, tapi Allah takdirkan dia akan kahwin, maka akan kahwin juga. Kalau semua orang tolong suami supaya kahwin lagi, tapi Allah mentakdirkan tak menjadi, tak kahwin jugalah itu. Okey, ini dari aspek poligami itulah. Tapi dalam pelbagai aspek dunia ni, yang mungkin saya tak teringat nak bagi contoh di sini. Okey, jangan sekadar lihat pada orang tu saja, tapi lihatlah dari sudut takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah kata jadi, jadilah. Kalau tak jadi, tak jadilah. Kalau ada orang menzalimi kita, jangan marah pada orang tu, jangan dendam pada orang tu, tapi fikir kenapa Allah izinkan ia berlaku. Okey, apa hikmah di sebaliknya? Apakah ujian di sebaliknya ya? Baik, demikianlah daripada hadis ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam soalan yang ke-37. Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.